Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton Icuping Valley National Education Colloquium Perlis 2021. Saya Suryati binti Biru Parang selaku wakil pembentang berkumpulan bersama dua lagi rakan yang lain, Saida Abdul Wahid dan Jessica Silvistologi Kim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sepagaya Lahad Datu Sabah, akan membentangkan hasil inovasi kami yang bertajuk Rahsia SM Plus 3. Inovasi ini kami bangunkan ekoran daripada refleksi yang telah kami lakukan, di mana kami mendapati pelajar kelas 5I di sekolah kami bersikap sambil lewat kerana mereka mengatakan bahawa subjek sejarah sangat membosankan dan mereka lebih meminati subjek lain berbanding subjek sejarah. Walhal kita menyadari bahawa subjek sejarah ini amat penting bagi melayakkan mereka untuk menerima sijil di dalam SPM. Jadi sekiranya mereka tidak lulus di dalam subjek sejarah, mereka tidak layak untuk menerima sijil SPM. Selain itu juga kami mendapati masalah yang dihadapi oleh pelajar kami ini ialah mereka sukar untuk mengingati fakta-fakta sejarah, dan ini lebih buruk lagi apabila mereka tidak suka membaca buku teks yang dikatakan berjela-jela dan sangat memeningkan bagi pelajar, terutamanya kita sedia maklum pelajar-pelajar kumpulan yang agak lemah sedikit. Dan atas kesedaran inilah kami bersama-sama rakan yang pengkaji yang lain berusaha untuk mencari cara, dan akhirnya kami mencipta Rahsia SM Plus 3, di mana di dalam hanya sehelai kertas pelajar dapat mengingati tahun, pelajar dapat melihat apakah peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut secara lebih jelas kerana kita selitkan gambar, dan juga untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut dengan lebih terperinci kita memberikan nota-nota dengan konsep 5W1 1H. Dan bagi memastikan betul-betul bahawa pelajar memahami dan mengingati peristiwa tersebut, kita telah memberikan akronim yang mudah untuk pelajar ingati. Dan kita melihat bahawa inovasi Rahsia SM Plus 3 ini sesuatu benda yang mesra pengguna dan kos yang rendah, iaitu hanya menggunakan kertas sahaja. Pelajar dapat merangkumkan secara keseluruhan apakah peristiwa yang berlaku di dalam negara kita, iaitu sejarah Malaysia. Seterusnya kita lihat di dalam membangunkan inovasi ini kami menggariskan 5 objektif utama, yang mana objektif yang terpentingnya ialah kami mahu meningkatkan tahap penguasaan pelajar tentang kronologi, kerana 70% di dalam sukatan mata pelajaran sejarah itu meliputi sejarah Malaysia, yang mana kita inginkan agar pelajar dapat mengingati fakta dengan teknik yang mudah secara cepat dan tepat. Di samping itu kita juga menekankan agar dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan para pelajar, dan juga meningkatkan kemahiran 4K, yaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerjasama, serta menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan pelajar. Dan sasaran kumpulan kajian yang kami tumpukan di dalam inovasi ini ialah pelajar tingkatan 5 yang menduduki peperiksaan SPM daripada kelas yang agak lemah sedikit, iaitu 4 kelas terakhir di sekolah kami, yaitu kelas tingkatan 5 dengan jumlah 10 orang pelajar terpilih. Jadi, dan kami juga telah menggariskan apakah rasional pemilihan kumpulan sasaran ini, kerana kami melihat bahawa
Sejarah Malaysia itu adalah satu bab yang wajib untuk dikuasai para pelajar kerana 7 daripada 9 bab yang dikeluarkan di dalam sukatan tingkatan 5 adalah merujuk kepada sejarah Malaysia. Jadi inovasi ini sangat bertepatan dan sesuai dengan kumpulan sasaran yang kami tumpukan. Selain itu juga kami melihat bahawa di dalam peperiksaan SPM, 3 daripada 4 soalan kertas 2 serta 14 soalan di dalam kertas 1 itu memberi tumpuan kepada soalan sejarah Malaysia. Jadi ini amatlah relevan dengan inovasi yang kami bangunkan kerana tumpuan soalan-soalan yang penting perlu pelajar kuasai ialah merujuk kepada sejarah Malaysia. Bahkan di dalam sukatan KBSM itu kita melihat sejarah Malaysia itu sangat penting dan sukatan KBSM ini telah bertukar kepada KBSM, namun kami melihat bahawa inovasi rahsia SM Plastrik ini juga tetap masih boleh digunakan pakai dan relevan sehingga ke hari ini kerana di dalam sukatan yang terkini KSSM subjek sejarah itu 50% di dalam tingkatan 4 dan 40% di dalam tingkatan 5 masih menyentuh tentang sejarah Malaysia. Dan inilah kekuatan ataupun rasional yang sangat bertepatan bagi kami untuk membangunkan rahsia SM Plastrik ini sama ada pada tahun kajian ini dijalankan sehinggalah ke hari ini kerana kami melihat bahawa sukatan sejarah Malaysia dalam sukatan KSSM yang terkini ini masih lagi menekankan topik-topik kronologi sejarah Malaysia. Selain itu juga kami melihat bahawa strategi inovasi yang kami gunakan di dalam rahsia SM Plastrik ini seperti yang saya katakan tadi ialah bersifat mesra pengguna, iaitu boleh digunakan sama ada golongan pelajar lemah maupun sederhana dan cemerlang. Bahkan bukan itu saja, ianya mempunyai kos yang rendah, iaitu hanya dengan menggunakan kertas berwarna. Bagaimanakah inovasi rahsia SM Plastrik ini digunakan? Hanya 3 langkah yang mudah sahaja, yaitu yang pertama, guru akan mengajarkan kronologi sejarah Malaysia bermula dari tahun 1942. Pelajar hanya menambah 3 sehinggalah 1975. Jadi pelajar tidak payah memerlukan ingatan yang sukar kerana hanya tambah 3 sahaja. Bermula daripada tahun 1942 pendudukan Jepun yang berlaku di negara kita, tambah 3 1945, tambah 3 1948 dan seterusnya sehinggalah 1975. Dan langkah yang kedua pula untuk memastikan pelajar dapat mengingati apakah peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut, kita telah memberikan nota dengan teknik 5W1H itu tadi. Jadi pelajar dapat mengingati peristiwa di samping kita juga memberikan gambar apakah peristiwa tersebut yang berlaku. Dan langkah yang ketiga, untuk memastikan pelajar dapat mengingati dengan tepat dan cepat, kita telah memperkenalkan tips kaedah akronim, yaitu pelajar hanya menggunakan teknik akronim ini untuk mengingati apakah peristiwa yang berlaku tersebut. Contohnya pendudukan Jepun, kita tulis sana akronim dia Pak Jamil. Jadi begitulah seterusnya, mana hanya 3 kaedah yang mudah sahaja pelajar dapat mengingati peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di negara kita. Seterusnya, impak daripada kajian inovasi ini kami melihat bahawa walaupun hanya sesuatu benda yang kecil, namun memberi impak yang besar kepada pelajar kami, di mana di dalam ujian pra kesemua pelajar hampir 10 orang itu hanya mendapat markah tertinggi 3/12 sahaja. Jadi itu sesuatu yang sangat menyedihkanlah bagi kami cikgu sejarah, di mana pelajar gagal mengingati tahun, apatah lagi peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut. Namun setelah pengenalan rahsia SM Plastrik ini,
pelajar berjaya mencapai purata markah 10 hingga 12/12 markah. Jadi jurang perbezaan markah itu yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat ada pelajar yang pada awalnya 2 markah dan setelah pengenalan Rahasia SEM Plus 3 ini dia berjaya mencapai 12/12 markah. Oke, walaupun begitu kami melihat bahwa Rahasia SEM Plus 3 ini memerlukan sedikit penambahbaikan seiring dengan perubahan zaman dan keadaan teknologi yang berlaku pada hari ini. Kita melihat bahwa penggunaan kertas itu tidak juga terlalu ketinggalan zaman, namun untuk penambahbaikan kita telah memperkenalkan kaedah QR Code di mana dengan hanya sekali imbas pelajar dapat mengakses apakah maklumat peristiwa tersebut yang berlaku. Karena kita juga menyadari bahwa para pelajar zaman sekarang lebih menggemari teknologi berbanding kaedah manual seperti dahulu kan. Jadi cabaran yang akan kami tambah baik pada akan datang, kami akan memperkenalkan QR Code di setiap peristiwa-peristiwa penting yang berlaku. Dan secara keseluruhannya dapat saya simpulkan di sini bahwa walaupun Rahasia SEM Plus 3 ini sesuatu yang agak biasa, namun ia amat bermakna kepada para pelajar kami di mana mereka dapat mengingati, bahkan dapat memahami sejarah Malaysia dengan teknik yang mudah, dan pemahaman pelajar tentang subjek sejarah itu sedikit sebanyak dapat dihapuskan, dan tanggapan mereka tentang subjek sejarah itu sangat membosankan dapat kami atasi di mana kami telah memperkenalkan teknik yang mudah ini. Rahasia SEM Plus 3 ini juga adalah yang pertamanya di Malaysia yang mana telah menggabungkan matematik mudah, subjek bahasa Inggris dan juga akronim di dalam mata pelajaran sejarah. Bahkan bukan itu saja, Rahasia SEM Plus 3 ini juga kami lihat berjaya menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan pelajar. Dan lebih menggembirakan kami sebagai guru subjek sejarah apabila Rahasia SEM Plus 3 ini berjaya membantu pelajar kami untuk lulus di dalam peperiksaan SPM, terutamanya kumpulan pelajar lemah. Meskipun inovasi yang kami bangunkan ini memberi tumpuan kepada pelajar kami, namun inovasi ini juga telah berjaya kami kongsi dan sebarluaskan bersama rakan-rakan dan pelajar-pelajar di sekolah menengah yang lain serta guru-guru sejarah. Bahkan kami juga telah berkongsi dan menyebarluaskan kepada pelajar dan pensyarah-pensyarah di peringkat pengajian tinggi termasuklah seperti maktab. Dan inovasi Rahasia SEM Plus 3 ini juga telah mendapat hak cipta MyIPO dan juga telah menerima pelbagai anugerah di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Bukan itu saja, bahkan kami juga telah berjaya menerima beberapa anugerah daripada peringkat antarabangsa seperti daripada Korea dan juga telah menyertai beberapa conference peringkat antarabangsa. Dan harapan kami semoga Rahasia SEM Plus 3 ini dapat dimanfaatkan oleh semua para pelajar dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi, selesai sudah sesi pembentangan daripada pembentang jemputan dan juga 7 orang pembentang yang lain. Manusia diberi akal dan fikir untuk menilai baik dan buruk. Silap jangan, terus disingkir. Ilmu yang dapat jangan diperuk. Saya tak hendak berlengsuh pauh, lesung pauh membuang padi. Saya tak hendak berceloteh jauh, cukuplah terima kasih daun keladi. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.